Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, bertemu kita pagi ni untuk sambungan kepada pembelajaran tentang masa. Okey, hari itu kita dah belajar tentang masa 24 jam, sistem 12 jam dan sistem 24 jam. Jadi untuk hari ini kita akan sambung dengan tempoh. Macam mana kita nak kira tempoh? Tempoh ni ialah suatu masa yang dia ada mula dan ada akhirnya. Contoh, kita pergi sekolah pukul 7.30 pagi, kita balik pukul 12.30. Berapa tempoh? Berapa masa yang kita dah habiskan dekat sekolah? Okey, jadi untuk pagi ni kita akan tengok macam mana kita nak kira berapa tempoh kita telah melakukan suatu aktiviti ataupun satu perkara lah. Okey, jom kita tengok kat sini. Ini ialah dua peristiwa. Okey, kita tengok peristiwa yang pertama dulu. Dia kata, kami bermain bola dari pukul 10.05 pagi hingga 10.45 pagi. Okey, jadi berapa lama tempoh yang telah mereka bermain? Okey, untuk nak kira dia, kalau kita ada jam, okey, ini salah satu cara, kita boleh tengok menggunakan jam. Okey, macam nak tengok menggunakan jam, dia bermula pada jarum panjang dekat minit yang kelima. Jarum panjang minit kelima dan berakhir, dia punya masa jam ni sama. Okey, masa jam ni sama. Okey, sebab dia belum sampai 11 lagi. Sini baru sampai 10 dan ni belum sampai 11. Masih dalam lingkungan 10. Masih dalam grup ni lagi. Grup yang tu lagi. Sekejap. Dia masih lagi dalam grup ni. Dan ni pun dalam grup ni lagi. Belum keluar lagi daripada masa yang ke-10. Okey, jadi macam mana nak kira? Alright. Masa yang ke-10. Jadi, jam ni jam 10 sama. Jadi kita boleh tengok minit saja. So minit ni bermula daripada minit yang kelima dan berakhir pada minit yang ke-50. Okey, jadi kalau kita baca minit, dia akan baca sifir 5 kan? Jadi kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Macam tu boleh. Ataupun kalau pandai sifir 5, boleh baca sifir 5, iaitu bermula daripada 1 ni dan berakhir pada 10. Jadi kita boleh kira kat sini. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Jadi tempoh mereka bermain adalah 45 minit. Jadi caranya begitu. Salah satu caranya lah. Yang paling penting, kalau kita tengok masa dia ni sama. Dia punya jam dia. Cuma yang berbeza minit. Kalau beza minit, kita boleh gunakan kaedah jarum jam ni. Ataupun kita boleh tolak. Biasa tempoh ni kita boleh tolak juga. 10.50 tolak dengan 10.5 minit. Jadi pinjamkan dia. So dapat sini 4, sini jadi 10. 10 tolak 5, jadi 5. So sini dapat 4 dan 10 tolak 10 habis sama. So maksudnya masa yang dihabiskan adalah 45 minit. So ada dua kaedah lah. Sama ada nak guna baca cara jarum jam ataupun boleh baca dengan hasil penolakannya. Alright, seterusnya, berapa lamakah ibu menjahit baju kurung? Okey. Yang ni kita tengok dia ada masa, iaitu menggunakan sistem 12 jam. Kalau sistem 12 jam, biasanya tak ada masalah sangat. Jadi, salah satu cara yang digunakan ialah menggunakan, dipanggil sini garis nombor, garis masa kat sini. Jadi, untuk sampai ke 16, daripada 14, sebab minitnya sama, kalau minitnya sama, jadi tak perlulah kita kisahkan minitnya, kita hanya fokus pada dia punya jam saja. So ini 14.00 jam 14.00. Kemudian ni jam 16.00. So tengah-tengah dia ada jam 15.00 sifar-sifar. Okey, jadi dia perlukan 2 jam daripada 14 nak sampai 16, dia kena perlukan 1 jam dan 1 jam. Okey. Ini salah satu caranya. Ataupun kita boleh tolakkan. Nak cari tempoh, kita boleh tolakkan. Tolakkan. 14. Jadi bila kita tolak, maka kita akan dapat 2. Sini bahagian jam, sini bahagian minit. Betul? So minitnya habis, tak ada apa-apa. Yang ada 2. Betul? So dia dikira sebagai 2 jam lah. 2 jam. Sama juga dengan jawapan ni. Sini pun 2 jam, sini pun 2 jam. Tempoh bagi emaknya menjahit baju kurung. Boleh? Selesai untuk bahagian yang ini.
So harap boleh dapat faham Okey, jom kita tengok yang bahagian ini pula. Dia ada lagi beberapa soalan. Kira tempoh mula gotong royong sehingga selesai. Okey. Kalau ikutkan masa yang diberi ni, 7.40 ni ialah berkumpul dan taklimat. Okey, tempoh mula bergotong royong sehingga selesai. So selesai gotong royong pada pukul ini. Okey. So maksudnya dia bermula, jadi baru berkumpul kan? Tapi kalau dia kata mula gotong royong pada jam ini. Pada jam 8.10. Okey, kalau kita nak guna operasi tolak, pastikan sama ni AM dengan AM. Okey, kalau tak sama, kita boleh tukarkan ke sistem 24 jam baru tolak. So, kalau sama, kita boleh je terus tolak. 11.40 kita tolakkan dengan 8.10. Kemudian tolakkan sebab sama dia punya unit dia AM. Jadi kita pun boleh tolak sifar, 4 tolak 1 dapat 3. 11 tolak 8 dapat 3. Okey, yang ini bahagian jam, yang ini bahagian minit. Maksudnya, masa yang diperuntukkan untuk gotong royong adalah 3 jam 30 minit. Cikgu kenapa tak pada mula ni? Kenapa tak ambil daripada 7.40? Sebab 7.40 itu baru berkumpul. Baru kumpul. Dia belum mula lagi gotong royong. Soalan kata, mula gotong royong sehingga selesai. Okey, melainkan dia kata, berapa lamakah tempoh gotong royong perdana ni, aktiviti ni. Barulah kita kata daripada 7.40 hingga 11.40. Okey, boleh? Saya harap jelas. Okey, last kita pergi yang terakhir. Ayah bekerja dari pukul 7.30 pagi hingga pukul 5 petang. Kira tempoh ayah bekerja. Jadi, kalau kita nak tolak, kita akan dapati jadi salah sebab 7.30 tolak 5. Tak boleh. Okey, sebab ini mula. Yang ni akhir. Sepatutnya kalau tengok dia punya operasi dia, sini mesti akhir. Waktu akhirnya. Yang ni waktu dia mula. Kan? Dia mula 8.10 betul? Sama juga dalam soalan ni. Dia mula main bola pada pukul 11.10.05 minit. Tamat. Dan kita buat operasi tolak, dia mesti tamat dulu. Lepas tu baru tolak dengan yang mula. Sama dengan yang ni. Dia tamat pada pukul jam 6. Tamat. Kan? Dan di sini ialah mula kan? Jadi kita kena tamat tolak mula. Tapi yang ni mula tolak tamat. Tak boleh lah. Salah lah ni. Kan? So kita pun ambil lah. 5 ni tamat tolak dengan mula. Mula 7.30. Ni tamat, ni mula. Tapi mana boleh tolak kan? Betul tak? Kat situ. Sebab 5 tolak 7 tak boleh. Jadi sebenarnya apa yang berlaku ialah kita kena tukarkan tempoh masa ni 5 petang ni kepada sistem 24 jam. Lebih mudah. Lebih mudah. So kalau petang dalam sistem 24 jam dia kan PM betul tak? 5 petang malam. So maksudnya kita kena tambah 12. Jadi 5 tambah dengan 12 kita akan dapat 17. Macam tu. 17 jam 17. Jadi baru kita boleh tolakkan. Okey. Kalau turut jam sini, kemudian minit sini. Lepas tu tolakkan dengan 7.30. Okey. 7 nak pinjam 7 jam ni, nak bagi pinjam 1, dia bukan jadi 100 Dia bagi pinjam 60 minit. So sini jadi 60. Sini jadi 60. Sebab dia bagi pinjam sejam. Sebab sifar tolak 3 tak boleh. Jadi dia bagi pinjam 1. Dia pinjam 1 jam. So dia pinjam 1 jam bersamaan 60 minit. Dia bukan jadi 100 tau. Kalau buat macam ni jadi 100. Kan? Jadi 6. Salah. Sebab ni bukannya nilai biasa. Ni dia jam dengan minit. Kalau jam dengan minit bagi pinjam sejam, maka dapatlah 60 minit. So sifar tolak sifar habis sifar. 6 tolak 3, 3. Kemudian 16 tolak 7 dapat 9. Jadi jawapan akhirnya ialah ayah bekerja selama 9 jam 30 minit. Lama ayah kerja. Tengok penat ayah kerja, cari duit kan. Awak pun jangan bermain lah. Belajar betul-betul. Okey. Balas balik awak ayah punya
ayah punya budi ni kesian ayah. Okey, sikitlah tazkirah tazkirah Jumaat. Okey, alright. Sekian saja daripada saya. Itu saja. Nanti saya akan bagi awak tugasan. Okey, pendek je yang ni. Tak ada yang susah sangat. Tapi kalau ada tak boleh, jangan risau. Saya tengok nanti pada segi latihan awak tak boleh buat, saya akan ulang balik. Bagi mungkin latihan yang lebih susah. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Bye-bye. Assalamualaikum.